Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai muqaddimahnya disebutkan oleh ulama bahawa ilmu yang memberi manfaat itu ada 7 ciri. Kita nak tahu bahawa ilmu yang kita belajar atau ilmu yang kita tuntut ini dia boleh beri manfaat atau tidak, kita kena tengok 7 perkara. Ya? 7 perkara ni mesti diberikan perhatian. Yang pertamanya, sekiranya ilmu yang kita belajar tu dia memberi manfaat, dia akan menambah perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Belajar lagi banyak, lagi rasa takut dengan Allah. Kan? Takut nak buat suatu perkara pekeji mungkar, takut. Maknanya mengambil ringan tentang amal ibadat, jadi rasa takut. Kan? Dalam usia-usia macam ni, kalau sekiranya mendedahkan aurat, lagi bimbang. Jadi lagi banyak belajar, manfaatnya kalau kita belajar mana daripada ilmu yang dia menambahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita memikir bahawa kita besok ni akan kembali kepada Allah, akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisab, dengan mizan, dengan maknanya sirat dan sebagainya. Jadi itu jadi sebab yang pertama. Yang keduanya, manfaat yang kedua bila kita belajar ilmu, menambahkan pengetahuan kepada penglihatan hati, iaitu basirah. Sebab hati ni dia ada beberapa bahagi. Hati yang pertama disebut nama qalbun. Qalbun. Mana itu peringkat yang pertama. Kita ni semua ada qalbu lah. Dalam jiwa kita tu ada qalbu, namanya hati. Qalbun disebut. Yang keduanya disebut, masuk kepada peringkat yang kedua dalam sikit, dinamakan basirah. Ada orang tu, ni orang tu kata, biar pandang dengan mata hati. Apa maksud pandang dengan mata hati tu? Iaitu memandang dengan basirah. Basirah tu nama kepada maknanya hati. Iaitu orang yang bila dia sampai kepada peringkat yang kedua, dia tak pandang dengan kalbu lagi. Kan? Dengan jantung dia tu. Dia masuk kepada peringkat yang lebih jauh, lebih dalam, dia memandang tu dengan mata hati. Dan yang ketiganya, tinggi lagi, orang yang memandang bukan dengan dekat mata hati, dia pandang dengan fuad. Nama pandangan tu dia naik kepada peringkat yang ketiga, namanya fuad. Kan? Dia lagi jauh. Ini orang dah tinggi dia punya kedudukan dia. Dan yang terakhir tu namanya dhamir. Jadi hati ni boleh dibagi berapa peringkat. Jadi macam kita ni kalau belajar ilmu, kalau kita dah boleh pandang dengan mata hati, pandang dengan mata hati tu ni apa? Bila kita belajar ilmu, memandang dengan mata hati keaiban diri. Jangan pandang bila belajar ilmu cari keaiban orang. Mana belajar, bila lagi banyak belajar, lagi nampak kita ni makin kurang nampaknya. Aib diri makin banyak. Hari ni kita boleh berjalan, boleh pergi mana-mana, tak ada siapa pun, kita tak rasa segan silu dengan orang. Sebab apa? Sebab aib kita Allah Ta'ala tutup. Kiranya Allah Ta'ala buka aib kita, nasib kita tak boleh keluar. Sebab kita punya keaiban banyak. Jadi dengan sebab itu, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang membuka keaiban seseorang, maka Allah Ta'ala akan membuka keaiban besok di akhirat. Lagi ramai orang boleh tengok. Jadi dengan sebab itu, dekat atas dunia, kalau ada orang keaiban orang, tutup, supaya Allah Ta'ala tak membuka keaiban kita di akhirat. Jadi itu makna lagi banyak belajar ilmu, bertambah ilmu,
maknanya tengok keaiban diri. Oh, ya aku ni banyak kurang. Aku nak cakap dia ni, aku pun sama je kurang. Mungkin aku lebih teruk daripada dia. Jadi gitu. Dan yang ketiganya manfaat daripada belajar ilmu ni apa? Menambah ilmu pengetahuan tentang beribadat kepada Allah. Jadi bila kita belajar ilmu daripada tak tahu macam mana nak sembahyang dengan sempurna, dah boleh tahu macam mana nak sembahyang sempurna, takbir macam mana nak buat, sujud macam mana nak sempurna, i'tidal bacaan. Jadi penting bila banyak belajar, maka ibadat kita akan jadi lebih sempurna. Yang keempatnya, faedah ataupun manfaat menuntut ilmu ni apa? Mengurangkan kesukaan kepada dunia. Jadi bila dah banyak belajar, kesukaan kepada dunia dah jadi kurang, kan? Dulu tak ada, sebelum belajar ni pantang cuti, tak pernah lekat kat rumah. Orang kata mana pergi? Pergi utara. Mana pergi? Nak pergi tu apa ni, Wang Kelian, jauh tu. Mana pergi ni? Cuti ni mana lagi? Pergi memakan angin. Dan bila dah banyak belajar, manfaatnya maka mengurangkan kesukaan kepada dunia. Itu dia. Yang kelimanya, manfaat ilmu ni tambah cinta kepada akhirat. Bila dah banyak belajar, maka kecintaan kepada akhirat banyak. Macam mana tanda cinta pada akhirat banyak? Banyak buat amal, banyak baca Quran, banyak zikrullah, kan? Banyak sedekah. Jadi itulah, bila dah banyak maknanya belajar, maka kecintaan kepada akhirat. Sekarang buat benda, semua nak arah ke akhirat. Orang kata ni kita nak buat punya ni, ada program ni, ada ni nak tambah gini. Tak apa ustaz, nanti saya sumbang sikit lah. Dia nampak dah, nampak kepada akhirat tu, sebab nampak dia punya ganjaran dia. Yang keenam, faedah menuntut ilmu ni manfaatnya membuka penglihatan mata hati kepada sesuatu yang boleh membinasakan pahala amalan, lalu menjaga diri daripada melakukannya. Jadi orang yang banyak belajar ni manfaatnya apa? Dia boleh melihat apa-apa perkara yang kalau dia buat, benda tu boleh binasakan dia. Binasa dari sudut apa? Iaitu daripada pahala. Ni kalau aku cakap macam ni, aku baru semayang, lepas semayang mengumpat orang, kalau mengumpat ni habis pada puala semayang, tak ada faedah semayang. Jadi macam tak ada faedah semayang. Maka dia meninggalkan daripada melakukan perkara-perkara yang demikian. Kerana apa? Pengetahuan dia banyak. Dia dah tahu dah, ini kalau buat macam ni, maka membinasakan amal ibadat. Dan yang ketujuhnya, yang terakhir, faedah menuntut ilmu ni menyedarkan diri tentang tipu daya syaitan. Syaitan ni kerjanya menipu daya. Dia kata inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh yang paling nyata. Maka dengan sebab itu dia akan berjaga-jaga daripada ditipu daya oleh syaitan. Ini kesan dan manfaat daripada orang-orang yang belajar. Ada tujuh manfaat orang yang belajar. Jadi mudah-mudahan kita mengambil perhatian. Kita sambung bicara kita pada nasihat yang ke-14 pada muka surat 31. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Wasiat Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Ini Al-Imam Al-Ghazali mengambil maknanya kata-kata daripada Imam Syibli. Dia tuliskan dalam risalah dia. Imam Syibli ni dia wafat, dia merupakan maknanya generasi salaf. Sebab dia baru 334 Hijrah. Tak berapa jauh lagi dengan maknanya tabi'in. Telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Ramai. Dia ni mengaji banyak, belajar banyak daripada guru. Guru dia berapa ramai? 400 orang. Kita yang satu ni pun tenggelam timbul. Kejap ada, kejap guru tak datang, kejap anak murid datang, kan? Tapi banyaknya anak murid yang tak datang, kan?
Jadi maknanya nak tengok apa? Dia ni berkhidmat. Bukan seorang dua, 400 orang guru dia. Kan? Maka beliau berkata, aku telah membaca 4,000 hadis. Hadis yang dibaca itu bukan sikit, bukan 4, bukan 40, 4,000. Hadis yang dibacanya 4,000 hadis. Kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan. Jadi daripada banyak 4,000 hadis tu, dia ambil satu hadis. Hadis yang dia amalkan betul-betul. Daripada 4,000 tu dia pilih satu je. Dan aku tinggalkan yang lain daripadanya kerana aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku, dan telah terkandung di dalamnya segala ilmu awalin, iaitu ilmu orang-orang yang terdahulu, dan ilmu akhirin, iaitu ilmu orang-orang yang terkemudian. Jadi daripada hadis yang dia ambil satu ni, dia menghimpunkan yang dahulu dan yang terkemudian, dan ada manfaat untuk diri dia. Kan? Hadis inilah hadis yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak dengar hadis tu. Yang Imam Shibli ni dia ambil satu hadis daripada 4,000 hadis yang dia pegang dalam kehidupannya. Ya. Maka dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "I'mal lid-dunyaka biqadri muqamika fiha." Bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau mahu akan tinggal di dalamnya. Macam satu riwayat yang lain, "I'mal lid-dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Itu sama lebih kurang. Tapi hadis ni dia kata i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Maknanya bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau nak tinggal dekat atas dunia ni. Dalam dunia ni kau kerjalah, kau kuat. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Makna bekerjalah, maknanya kau hiduplah dekat atas dunia ni, bekerja di atas dunia seolah-olahnya kau nak hidup selama-lamanya. Itu lebih kurang tu. Mana kalau bekerja ni, kerja sungguh-sungguh. Dalam dunia ni kerja. Kan? Bekerja. Sejauh mana kita, selama mana kita nak tinggal? Nak rasa nak tinggal 100 tahun, kerjalah buat kuat. Carilah betul-betul. Kan? Jangan waktu nak kerja, waktu tu nak main. Kan? Waktu nak semayang, waktu tu nak main handphone. Waktu belajar, waktu tu nak tengok handphone. Dia tak jadi. Maknanya waktu belajar sungguh-sungguh. Ni waktu belajar nak tidur. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Kan? Datang belajar tunduk je. Rupa lelah. Kan? Waktu belajar dia nak tidur. Waktu makan nak tengok handphone. Dia tak jadi. Maknanya waktu makan sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh. Kan? Waktu tidur sungguh-sungguh. Maknanya buat suatu perkara tu, kata Nabi SAW, buat sesuatu tu biar bersungguh. Jangan ambil ni, lama semua tak jadi. Dia main cecah, dia tak jadi semua. Jadi kalau kita nak buat satu tu, maknanya umpama kata Nabi SAW, kalau engkau bekerja dekat atas dunia ni, umpama engkau nak hidup lama lah. Dengan sebab tu buat betul-betul. Wa'mal li akhiratika biqadri bimaqamika fiha, dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Jadi kalau kita ni beribadat, kita kena fikir, ni kita ibadat ni kita lama ni. Sebab tu kalau ibadat sungguh-sungguh. Sebab tu Rasulullah SAW sebut gitu. Dan dalam satu riwayat disebut apa? I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Mana kalau kamu buat ibadat, buat amalan, kamu kena fikir seolah-olah lepas ni kau mati. Maknanya buat tu sungguh-sungguh, jangan main-main. Kan? Ini waktu nak semayang lah. Kalau kita tengok dalam masjid hari Jumaat tu, waktu orang baca khutbah, waktu tu dia main handphone. Kan? Waktu tu lah dia sibuk bersembang. Jadi maknanya tak kena. Sedangkan Rasulullah SAW kata beramal untuk akhirat kamu
Semau mana kamu nak hidup ke akhirat? Hidup akhirat ni lama. Perjalanan hidup tu bermula daripada masuk dalam kubur. Orang yang mati tu, yang ada depan sana tu, tak tahu dah berapa lama dah kubur tu. Belum kiamat lagi. Kiamat yang sebenar tu belum lagi. Tapi kiamat yang dia duduk dalam kubur tu dah berapa lama dah. Insan tu dah naik, jatuh balik, naik, jatuh balik. Dah berapa lama dah tu. Kiamat belum lagi. Kiamat yang sebenar tu belum lagi. Lama dah dia dalam. Jadi nak menghadapi perjalanan hidup yang lama dalam kubur alam barzah tu, kita tak tahu tu. Macam-macam. Rasulullah SAW mengatakan bahawa apa? Kubur itu kalau sekiranya bagi orang yang beramal, amal kebajikan, maka dia taman daripada taman-taman syurga. Sebab tu orang masuk dalam kubur, kalau sekiranya amalnya baik, Allah Ta'ala meluaskan kubur dia seluas mata memandang. Kita kata, ya ke? Aku tengok tu kecil je. Kubur ni saiznya berapa? Dia punya lebar je 2,5 kaki kuburnya. Lebarnya 2,5 kaki. Dalamnya berapa? 4,5 kaki. Panjangnya berapa? 6 kaki. Itu je saiz. Engkau orang kaya ke orang miskin ke, itulah saiz yang kau dapat. Rumah yang tak akhir. Kan? Semua orang akan dapat saiz yang macam tu. Jangan minta lebih. Ustaz, bagilah lebih sikit rumah aku kat dalam kubur ni. Engkau pergi kat nilai. Nilai tu kubur dia besar. Tahu nilai? Tu memorial nilai tu. Tu memang besar-besar rumah. Kan? Nilai kat nilai tu, dia punya kubur orang yang bukan Islam tu, rumah dia yang paling murah harganya 35,000. Rumah yang paling mahal tu yang siap ada aircon sekali dalam, dah mati pun ada aircon. Harganya apa? 1 juta. Tu rumah tu. Kan? Kita je semua standard. Engkau raja ke, engkau menteri ke, standard rumah gitu. 2,5 kaki lebar dan 6 kaki panjang, 4,5 kaki dalam. Itu je. Jadi orang hidup tu, kata Rasulullah SAW, masuk dalam kubur ni kalau orang baik, maka kubur itu ialah taman-taman, kan, daripada taman syurga. Tapi kalau sekiranya yang masuk tu tak baik, dia merupakan lubang-lubang daripada lubang api neraka. Itu yang kita bimbang. Kalau orang tu masuk tak baik, yang masuknya tak baik, dah berapa lama dia meninggal dunia? 40 tahun. 40 tahun dah masuk, menerima azab Allah Ta'ala. Belum lagi kiamat lagi. Besok kiamat cerita lain pula. Jadi dengan sebab itu Rasulullah SAW kata apa? Wa'mal li akhiratika. Beramallah untuk akhirat kamu. Kadar mana kamu nak pergi kat sana? Sebab perjalanan hidup nak masuk ke alam barzah, nak pergi kepada akhirat ni lama perjalanan dia. Kan? Besok di padang mahsyar. Padang mahsyar ni pula satu cerita. Diriwayatkan tentang cerita padang mahsyar ini, orang berada di padang mahsyar ketika mana nak melakukan hisab. Hisab maknanya hitungan amal, nak cari untuk cepatkan kiraan amal, nak dapatkan seorang nabi supaya memberi syafaat, minta syafaat kepada Allah Ta'ala daripada seorang nabi. Mula-mula semua orang dia ada di padang mahsyar ini akan berjumpa dengan Nabi Adam. Cari Nabi Adam. Berapa lama untuk mencari Nabi Adam? Maka dia punya lamanya 70,000 tahun. Tempoh dia 70,000 tahun baru jumpa Nabi Adam. Nabi Adam orang dah jumpa. Wahai Adam, kau ni maknanya bapa kepada maknanya manusia. Kan? Mintalah kepada Allah Ta'ala. Maka Adam kata, aku tak beranilah nak minta dengan Allah. Dulu waktu aku masuk dalam syurga, aku ada buat salah. Allah Ta'ala ni jangan suruh aku jangan menghampiri pokok ni. Lalu aku pergi menghadap, maknanya menghampiri. Maka Allah Ta'ala murka dengan aku, sehingga aku dikeluarkan daripada syurga. Aku bimbang, masih lagi Allah Ta'ala murka dengan aku. Engkau carilah Nabi lain. Adam jumpa pula Nabi yang seterusnya, Nabi Idris. 70,000 tahun lagi. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Jalan cari Nabi kepada Nabi. Lama tuan-tuan muslimin dan muslimat.
70,000 tahun satu hari di dalam di kehidupan akhirat, 1000 tahun di dunia. Kan? Ka'alfasanatin ta'uddun. Dia punya umpama satu hari dalam. Orang duduk dalam tu, dalam kubur tu sehari. Sehari kiraan dia 1000 tahun lama dia. Dah kalau 40 tahun masuk. Berapa lama? Lama. Jadi dengan sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal untuk akhirat. Sebab tu kalau kita nak buat amal, beramal sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kalau kita waktu beramal, sembahyang betul-betul, ibadat betul-betul, berzikir betul-betul, jangan main-main. Berdoa betul-betul. Ni berdoa sambil doa sambil sembang. Tak? Sambil doa tengok handphone. Tak jadi amal tu dia tak kena. Mana waktu kita nak buat amal, beramal sungguh-sungguh. Dan dikata apa? Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Engkau beramallah kerana Allah Ta'ala sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala tak? Berapa banyak hajat kita kepada Allah? Buatlah amal. Kalau kita rasa aku tak banyak nak minta, buat sikit. Tapi kita ni semua hidup kan semuanya berhajat dengan Allah. Nafas yang diberi, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Hari ni kalau satu hari hidung tersumbat pun kita dah rusuh hati. Kita cari obat macam-macam. Beli obat tak lega juga. Kerana apa yang menyembuhkan tu Allah Ta'ala. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Allah Ta'ala yang beri sakit, dia yang menyembuhkan. Itu pun dah susah hati dah. Hari ni tengok makanan bau tak ada. Kan? Masak lemak apa ni, nasi lemak tu sedap bau dia. Cium, tak ada bau. Ayam goreng tu bukan main sedap. Bawa balik dah. Tak ada bau pun ayam goreng. Dah tak ada bau, susah hati kita. Ini tak ada bau ni kena COVID. Susah hati. Sebab tak boleh menghidu bau. Sebab kita ni mesti ada deria penghidu. Mesti ada deria penghidu, mesti ada deria pendengar, mesti ada deria penglihat, mesti ada deria pengrasa. Mesti ada. Kalau tak ada tak boleh. Sebab tu kita boleh merasa sesuatu. Cium bau, tak boleh rasa ni. Sebab bau macam dah busuk dah, tak boleh rasa. Sebab tu penting. Jadi dengan sebab itu keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ikut sebahagian. Orang tanya, Ustaz macam mana nak tenang Ustaz? Ada orang kata tenang ni kita duduk tepi laut, lagi di tepi laut lagi tak tenang. Macam-macam kau tengok. Orang berbaju ada, yang tak berbaju ada, macam-macam, kan? Dia tak tenang juga, lagi serabut kepala. Ustaz, kalau nak tenang ni kita duduk minum, makan-makan, lagi tak tenang. Sekarang dah sakit perut, asyik nak masuk tandas ni. Kan? Asyik nak masuk tandas. Tak tenang juga. Jadi ulama kata apa? Kalau kita nak tenang, baca Quran. Macam mana nak dapat banyak tenang? Nak dapat banyak tenang, baca banyak-banyak Quran. Lagilah. Sejauh mana kita nak ketenangan? Baca Quran banyak-banyak, kita akan dapat tenang. Sebab apa? Quran ini Allah Ta'ala sebut di dalamnya apa? Sifatnya apa? Wa yunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmah. Kami berikan Quran, turunkan Quran ini sifatnya apa? Jadi ubat. Dia jadi ubat. Jadi kalau kita nak jadikan, nak hati tak tenang, nak cari ubat apa? Baca Quran. Allah Ta'ala bagi tenang. Berapa banyak ubat yang nak makan? Kali-kali kita baca Quran lagi banyak, lagi ubat tu lagi menyembuhkan. Kan? Rahmah Allah Ta'ala beri makna kerahmatan. Jadi dengan sebab tu hari ni orang cari ketenangan macam-macam. Tak jadi. Kan? Jadi dengan sebab itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni dia menghadapi kesukaran dalam kehidupan dengan cubaan yang banyak. Macam mana Rasulullah nak tenang? Rasulullah masuk sembahyang.
Dia kata, "Ya Bilal, arihni bi salati." Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan solat. Rupa-rupanya masuk solat dia jadi tenang. Hari ni kita masuk solat tak tenang. Allahu Akbar, bunyi hujan, Allah, kain ke ampai tadi tak angkat. Kan? Tak berangkat, alamak hujan. Penat membasuh, kan? Yang perempuan pula, itulah abang aku suruh abang aku tadi angkat, dia tak angkat. Jaga balik kan, jaga. Dalam semayang jaga engkau. Kan? Alhamdulillah, jaga. Masuk tu jaga pula. Fatihah pun tak selesai. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana itu proses tenang, nak dapat ketenangan. Mana Rasulullah ni nak dapat tenang, dia masuk semayang, Rasulullah akan jadi tenang. Kan? Itu ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia satu hari pergi dalam peperangan, kaki kena dipanah dengan busar, masuk panah. Ada. Waktu ni panah tu beracun, nak dicabut tak boleh sebab mata panah tu kan dia ada arrow dia. Tak boleh cabut. Nak cabut waktu hidup tak boleh, terang-terang waktu tu tak boleh. Maka dia kata, engkau cabut waktu aku semayang. Kan? Dia ambil wuduk, dia semayang. Orang pun mencabut. Sampai selesai. Dia kata dah selesai. Dah. Tak rasa sakit. Rupa-rupanya semayang jadi tenang. Kan? Tenang semayang dia sehingga maknanya benda yang dibuat tu tak terasa sakit. Ini kita Allah nyamuk. Kita pun tengok rata. Kan? Rata tengok, celaka nyamuk ni, aku nak semayang. Tak tenang tak? Tak tenang. Tak? Jadi maknanya sekadar mana kita berhajat kepada Allah Ta'ala, buatlah amal. Kalau kita rasa hajat kita besar, hajat kita banyak kepada Allah, hidup dunia ni hajatnya kan apa? Kehidupan. Hajat kita ni anak-anak berbagai-bagai masalah, minta dekat dengan Allah Ta'ala. Dengan masalah suami, dengan masalah anak-anak, dengan masalah kehidupan, dengan masalah bisnes, kan? Minta dengan Allah. Sebab kita kalau berhajat, banyak masa hajat kita dengan Allah, lagi kita kena dekat dengan Allah. Kata-kata kita rasa aku ni hajat aku sikit, buat itu. Jadi gitu tak. Dan wa'mal lin-nari biqadri sabrika 'alaiha. Makna dan berbuatlah amal yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekadar mana engkau sabar menahan siksanya. Boleh sabar daripada api neraka? Kalau rasa boleh sabar, buatlah banyak perkara-perkara jahat. Aku api ni biasa je. Kan? Sedangkan disebut masalakakum fi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tazar. Neraka sakar. Salah satu daripada neraka yang Allah Ta'ala sediakan dalam di besok di akhirat apa? Ada neraka sakar. Allah Ta'ala sebut, wa ma adraka ma sakar. Kau tahu tak apa itu neraka sakar? La tubqi wa la tazar. Neraka sakar ni kalau orang masuk dalam dia bakar terus tak tinggal apa-apa. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau rumah terbakar, dia pun ada tinggalkan maknanya arang, ada tinggalkan maknanya bekas-bekas lagi. Mana nampaklah dia punya kayu yang terbakarnya, nampaklah dia punya simen apa benda-benda, masih tak hangus lagi, ada tinggal serpihan. Tapi orang kalau masuk dalam neraka sakar, wa ma adraka ma sakar, la tubqi wa la tazar, lawahatul lil bashar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Neraka sakar ni kalau orang masuk, dia bakar tak tinggal apa-apa. Kulit pun tak ada lagi dah. Abu pun tak ada. Kalau rumah terbakar ada abu lagi. Tapi neraka sakar kalau masuk dalamnya, siapa yang akan masuk dalam neraka sakar ni? Kan? Qalu lam naku minal musallin. Orang yang masuk neraka sakar ni orang yang tak semayang. Kan? Orang yang masuk dalam neraka sakar ni satu daripadanya ialah orang yang tidak mendirikan solat, masuk dalam neraka sakar.
Itu tengok tu neraka Saqar tu dibakar dah. Lepas tu baca. Baca Quran itu kita tengok. Contohnya wailul likulli humazatil lumazah. Cerita tentang humazah, neraka humazah. Macam mana neraka humazah tu kan? Kita tengok dia tu, kalau api dia tu membakar sampai naik kita sampai dalam hati kita terbakar. Tu dia. Dahsyat tu kan. Jadi maknanya kalau kita sanggup menghadapi api neraka, buatlah. Kan? Sanggup menghadapi bakaran api neraka Allah Ta'ala, buat. Kalau rasa tak mahu dibakar, tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Shibli mengambil hadis ni sebagai panduan dalam hidup dia. Waktu dia banyak ibadat, dia buat amal banyak, dia buat amal bersungguh-sungguh. Dia kalau bekerja untuk dunia, dia kerja sungguh-sungguh, kan? Dia tak main-main. Seperti mana kalau kita tengok Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni merupakan orang yang mengasaskan mazhab Hanafi. Macam mana Imam Abu Hanifah kalau dia bekerja macam mana? Oh, hebat. Tapi bila waktu semayang dia tinggal. Dia merupakan, Imam Abu Hanifah ni merupakan seorang peniaga kain di kota Baghdad. Kan? Dia peniaga kain. Dia punya jualan kain satu hari berapa? Harga dia dapat keuntungan meniaga kain satu hari 200,000 dirham. Sebab dia ni merupakan dealer. Orang jadi pengedar. Kan? Tapi dia ulama. Tiap-tiap hari 200,000 dirham ni habis. Akan dihagih-hagihkan. Dia beri kepada apa? Pertama kepada sekolah-sekolah. Mana ada sekolah-sekolah agama, semua dibagi. Kemudian dia akan gunakan duit ni untuk maknanya bayar gaji guru-guru. Engkau tak payah pergi bekerja dekat stesen minyak. Ini ustaz, dia nak pergi kerja kat stesen minyak, sebab duit tak cukup. Dia juga jadi apa? Maknanya Grab. Ustaz jadi Grab. Nak makan tak ada. Pada zaman Abu Hanifah, dia gajikan guru. Engkau tak payah cerita ni. Engkau pergi mengajar je. Duit engkau, hidup engkau, keluarga engkau, semua aku tanggung. Itu Imam Abu Hanifah. Sebab dia orang kaya. Kemudian apa? Ibu-ibu tunggal ni semua hidupnya senang. Semua dibagi duit. Ni cerita Abu Hanifah. Orang nak belajar ilmu ni semuanya dapat duit, dapat dana. Kan? Dia kalau waktu semayang tinggal semua perniagaan. Tinggal terus. Mana kedai tak ada orang jaga. Tak ada pula orang mencuri. Ini kalau dia tinggal ke kedai makan pergi semayang, balik-balik tinggal pinggan ni. Lauk dia larikan orang. Tak melarikan yang orang, monyet yang larikan. Kan? Imam Abu Hanifah ni, tengok dia punya hebat Imam Abu Hanifah dia. Nak tengok dia punya, satu hari seorang perempuan datang nak jual kain. Dia beli kain, jual kain. Satu hari seorang perempuan datang nak jual kain. Kita kena belajar macam mana Imam Abu Hanifah ni, dia merupakan seorang peniaga yang baik. Jadi Imam Abu Hanifah ni satu hari dia orang nak jual kain dekat dia. Dia tanya, engkau nak jual kain tu berapa harga dia? Dia kata 400 dirham. Kan? Dirham ni, satu dirham RM32. Duit kita, satu dirham. Kan? Maknanya kalau 400 dirham kalikanlah dengan 32. Jadi dia kata, dia kata, engkau naikkanlah harganya lagi. Bayang kau orang nak jual. Kalau kita kata, ni nak jual berapa? 400. Kurang sikit, nampak buruk dah. Ini Imam Abu Hanifah kata, engkau nak jual berapa? 400. Naikkan lagi. Suruh naikkan harga. Mana ada peniaga macam tu? Kita nak minta kurang ada. Beli minta kurang. Tapi kalau jual nak mahal. Nak untung. Ini kita tengok Abu Hanifah. Kemudian kata perempuan ni, 500 lah. Dia kata naikkan lagi. Perempuan tu kata, engkau ni melawak ke apa?
Dia kata kalau sekiranya kau tahu tentang kain, kau tak jual harga tu. Kau bawa kain ni dulu pergi jumpa orang yang ahli dia. Maka dia pun jumpa. Dia kata kain ni harganya 700 dirham. Maka dia pun pergi jumpa Abu Hanifah, jual dengan 700. Imam Abu Hanifah jual, beli dengan 700. Oh, hebat tu. Mana dia berniaga macam tu? Kan? Tu sebabnya Abu Hanifah ni dia punya kekayaan dia cukup banyak, dia duit banyak. Dia berniaga. Dia punya jubah je harganya 1,000 dia pakai. Orang kata, "Oi, Abu Hanifah pakai baju mahal lah." Dia kata, "Kau tengok yang luar, dalam rupanya dia buka yang dalam baju koyak rabak. Yang luar tu dia tunjuk." Imam Abu Hanifah diriwayatkan dia kalau pakai kasut tak pernah maknanya kasut dia berdebu, berkilat je. Buat apa? Dia menunjukkan kehebatan Islam. Tapi dalam bab ibadat pula, Masya Allah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah diriwayatkan kalau dia semayang 2 rakaat, 1 rakaat habis 15 juzuk. Kita boleh buat. Kalau Pak Imam hari ni baca subuh ni 15 juzuk, dia keluar-keluar dia Assalamualaikum, makmum dah tak ada. Makanan kat luar pun dah habis dah. Pak Imam tinggal seorang. Kan? 15 juzuk baca 1 rakaat. 2 rakaat habis 30 juzuk. Allahu Akbar. Kita bulan Ramadan tu tarawih 20 juzuk itu pun baca sikit-sikit. Makmum perempuan dah hantar mesej, "Pak Imam panjang benar. Kau nak kena kunci dalam surau." Dia dah hantar mesej lah. "Pak Imam besok baca Inna Ataina ni Inna Ataina." Kan? Pak Imam panjang benar Inna Ataina. Pak Imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Besok hari ketiga baca pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Pak Imam pendek benar. Dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maknanya 1 rakaat tu 15 juzuk baca. Allahu Akbar. Tak mampu kita. Sayyidina Osman bin Affan dia semayang witir 1 rakaat habis 30 juzuk. Oh iya, hebat. Nah, makna orang ni dia beribadat, ibadatnya sungguh-sungguh. Dia bukan main-main dah. Bukan main-main. Rasulullah tu kalau dia semayang tu semayang sungguh-sungguh. Macam mana Rasulullah semayang sungguh-sungguh? Sampai bengkak kaki. Kita semayang sungguh juga, bengkak kaki, gaut. Sebab gaut. Bukan main bengkak. Kenenih orang kata. Nak? Tekannya tenggelam, rupanya air banyak kat kaki. Kan? Sebab gaut. Sebab buah pinggang tak berfungsi. Rasulullah tu semayangnya bengkak-bengkak kaki kerana apa? Berdirinya lama. Kan? Berdirinya lama. Rasulullah semayang 1 rakaat tu 6 juzuk je. Satu hari Rasulullah semayang subuh tu 6 juzuk baca. Rasulullah semayang mula daripada suratul Baqarah. Habis 100 ayat, sahabat kata, lepas ni Rasulullah rokok dah. Tak rokok, sambung lagi Rasulullah sambung. Sampai 100 ayat lagi. Habis juzuk 1, juzuk 2. Sampai habis surah Baqarah, 286 ayat. Para sahabat kata, dah habis dah Baqarah Rasulullah. Ni rokok ni. Tak rokok juga. Sambung Ali Imran. Sambung Ali Imran juzuk 4. Juzuk 3, juzuk 4. Ada 200 ayat. Para sahabat kata, dah habis Imran ni. Lepas ni rokok. Tak rokok juga. Sambung surah Al-Ma'idah. Sampai juzuk 6 baru habis. Habis semayang subuh, tengok dah terang-terang macam ni. Kan? Mana kita mampu nak buat tak? Kita kalau baca surah yang panjang sikit, Amma Yatasa'alun tu pun makmum dah bergoncang duduk pun. Kejap. Berdiri pun macam ni dah, bergoyang aja. Kan? Kena pula kalau kat masjid negeri tu kipas bukan main besar. Kain terangkat-angkat. Tu kejap ni turun. Tak? Bayangkan dah. Panjang bacaannya. Nak kita ni nak baca panjang-panjang tak mampu dah. Sebab tu bila jadi imam tu, imam dia kena tengok dulu, tengok daripada ujung tu sampai ujung ni. Tengok alamak yang datangnya semua dah expired dah. Tengok, yang ujung lagi expired. Kau baca dah kul huwallah ya. Kau baca panjang-panjang kan memang gemar dah buat ya. Waktu sunnah.
Sunnah baca bila imam nak sembahyang dia kena tengok dulu makmum. Oh kalau yang sana tu badannya sasa sampai sana bahasa kau baca surah Yasin. Kan? Biar berdiri dia lama sikit. Ini kau tengok alah hai nak bangun pun macam beruang. Ni nak bangun tu. Kau janganlah baca panjang-panjang. Jawabnya dia separuh jalan je dia duduk kan? Jadi maknanya bila ibadat ini kita kena buat betul-betul. Sebab tu kalau orang sekiranya dia rasakan aku duduk kat atas dunia ni tak payah ibadat banyak-banyak. Sabar dengan api neraka panas. Cerita bagaimana berlaku seorang salafus soleh. Ada seorang salafus soleh. Dia ni tok guru. Satu hari dia ni mengajar orang nak. Satu hari hujan lebat. Ada seorang perempuan hujan lebat ni kerana kena hujan, tak ada tempat berteduh, pergilah rumah tok guru. Cakap tok guru nak tumpang tidur lah, nak tumpang berteduh, hujan lebat, besok kalau lepas hujan balik lah. Tok guru kata tak boleh kan, aku tak ada isteri, apa ni, tapi kesian mana dia berikanlah bilik. Perempuannya muda lagi masuk tidur. Dipasangnya lampu. Tok guru beribadat. Tengok orang perempuan. Orang kalau tidur mana dia fikir tu? Dia dah tak fikir dah. Selimut ke mana, baju ke mana. Bila dia tengok waktu duduk bilik pondoknya tak besar, dia tengok je. Tok guru pun manusia juga. Dia kata ni tak boleh jadi ni. Lalu dia pun ambil pelita. Dia pun ulur dia punya jari dia dekat pelita lampu, dekat pelita yang tengah menyala tadi. Dia pun ulur. Dia bakar jari dia. Dia letakkan jari dekat api. Panas lah. Kan? Sebab tadi ada keinginan dengan orang perempuan tadi. Dia pun masukkan jari dia bakar. Panas. Dia kata kalau macam ni lampu pelita dah panas, api neraka lagi panas. Tak jadi dia. Jadi dia pun duduk keluar rumah. Perempuan tu tadi sampai dah ke siangnya, daripada malamnya sampai ke siangnya duduk dalam. Dia duduk luar. Kenapa? Takutkan akan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena jaga. Kisah-kisah yang macam ni mengambil iktibar kepada kita. Maka kata Imam Shibli, kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, sebab dia ambil kata-kata Imam Shibli, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Sebab hadis ini dah cukup dah. Kita nak ingat hadis ni susah. Dia kata-kata hadis yang paling mudah ni, dia kata i'mal lidunyaka, beramallah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada, beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati untuk esoknya. Jadi gitu. Ini hadisnya sama dia. Tak? Sebab tu kita kena ambil ingatan, ambil perhatian bahawa kehidupan tu gitu. Beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada nasihat yang ke-14, yang ke-15 sikit. 8 wasiat Imam Hatim Al-Asam. Ini seorang ulama. Hidup dia, Hatim Al-Asam ni dia hidup pada zaman Hasan Al-Basri. Kenapa nama dia Hatim? Nama imamnya Hatim Al-Asam. Kenapa dia beri nama Asam? Dia ni tok guru besar. Asam ni maksudnya apa? Tak dengar. Daripada summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tu orang yang tak dengar. Dia bukan pekak. Dia dapat gelaran Al-Asam ni kerana satu hari dia tengah mengajar. Ni anak murid ramai. Datang seorang perempuan. Tok guru nak tanya soalan. Dia masuk dalam kampung orang ramai tu, maknanya dia nak tanya soalan.
Waktu dia tengah tanya soalan tu, dia terkentut. Ni perempuan yang tanya soalan ni terkentut. Ini orang ramai dengar dia kentut. Kan? Tok Guru ni dengar juga. Tapi Tok Guru ni nak tutup aib dia. Tok Guru kata, engkau tanya soalan tadi apa? Perempuan ni kata, oh, Tok Guru tak dengar aku kentut. Kan? Sejak tu orang sebelah-sebelah, perempuan ni kurang ajar kentut pula. Tanya soalan sambil kentut pula. Tapi Tok Guru ni tak nak malukan perempuan ni tadi. Dia kata, kau ulang soalan aku tak dengar. Jadi perempuan ni kata, oh, Tok Guru tak dengar aku kentut. Sejak tu dia dinamakan Al-Asam. Diberi garis orang yang pekak. Sebenarnya dia bukan pekak, dia dengar. Dia kalau kata, kau kentut pula tanya soalan, malulah perempuan tu. Kan? Ni Tok Guru. Tak? Jadi namanya Hatim Al-Asam, seorang ulama yang terkenal. Jadi dia wafat lebih awal daripada Imam Shibli. Dia dekat dengan tabi'in. Dia wafat 237 Hijrah. Dia hidup sezaman dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu kan tabi'in. Dia sempat. Dan pernah berguru dengan Imam Syaqiq Al-Balkhi yang wafat lebih awal, 194 tu zaman tabi'in. Zaman tabi'in sempat jumpa dengan sahabat. Kalau 194 maknanya Imam Syaqiq ini dia berjumpa dengan sahabat. Sebab tu kita kena tahu, engkau telah belajar daripada aku, kata Imam Syaqiq Al-Balkhi, engkau ni telah belajar daripada aku selama 30 tahun. Orang mengaji lama, 30 tahun mengaji. Sebab tu mengaji tak boleh sekejap. Orang mengaji ni paling kurang 10 tahun kena mengaji. Kan? Hari ni mengaji 5 tahun dah jadi ulama dah. 3 tahun dah rasa macam jadi ulama. Orang dulu mengaji paling kurang 20 tahun mengaji. Kan? Itu paling kurang tu. Ni dia mengaji 30 tahun. Maka apakah ilmu yang engkau telah dapat daripada aku? Kata maknanya Syaqiq Al-Balkhi tanya kepada Hatim Al-Asam. Maka Hatim pun menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah. Yang aku mengaji 30 tahun tadi, aku dapat 8 faedah daripada segala yang aku pelajari. Pada fikiranku 8 faedah ni sudah memada untuk aku, kerana ia mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraan. Maka Imam Syaqiq pun berkata, apa dia yang faedah yang 8 yang kau dapat mengaji selama 30 tahun tu? Maka yang pertama, kita baca pertama dia, nanti kita sambung lagi insya-Allah. Sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bahawa bagi setiap makhluk itu mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan diasyiknya. Selama 30 tahun aku belajar, aku tengok manusia. Manusia ni hidup dekat dunia, dia ada benda-benda yang dia sayang. Ada orang sayang kereta, ada orang sayang kebun, ada orang sayang rumah, ada orang sayang bini, kan? Ada orang sayang harta, macam-macam. Dan bila dia sayang tu, dia asyik. Mana dia pergi kebun, tak balik-balik. Tak balik, dia asyik dengan kebun dia. Dia ni mana dia? Dia asyik dengan kereta tu. Dia kalau pandang tayar kereta je setengah jam. Asyik benar. Dia gitu. Kan? Ada orang dia begitu. Sebab itu kata Imam Hatim, aku melihat bahawa mendapati setiap makhluk ni ada benda yang dia kasih. Dan bila dia kasih, dia asyik. Macam orang lah, kalau dia suka kepada burung, dia mengadap burung tu je 1 jam. Itu belum pentik lagi. Kalau pentik kan 2 jam dah. Kan? Dia tengok burung je tu 1 jam. Macam orang dia suka, dia kasih kepada apa? Memancing. Tengok orang mancing tu dekat tepi parit, pancing. Bukan ada ikan pun. Dalam parit tu penuh dengan apa? Dengan minyak. Ni longkang tu penuh minyak. Mana kau pancing ikan ada? Ikan nak timbul pun maknanya mencungap.
Nak. Tapi dia dah asyik mancing. Orang lalu lalang, masuk Zuhur, masuk Maghrib, tak kisah dia. Tak sembahyang ke? Dia kata tengah memancing. Nak. Dia suka itu. Berbalik-balik hari tu. Saya ada jemaah-jemaah tu, dia suka memancing. Dia kalau mancing mana? Dia duduk Melaka. Dia kalau mancing tu pergi ke Raub. Tu masuk dalam kebun getah, masuk apa? Kan? Kalau sekali pergi tu seminggu baru balik. Dapatlah hasil. Dia asyik tu, dia mancing. Kan? Ada orang apa? Asyiknya dengan bersukan. Jadi manusia ni dia ada benda yang dia sayang, dia kasih, dia asyik. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasih itu hanya menemani kekasihnya sampai sehingga masa dia sakit dia. Kata Imam Syakik, dia kata, Imam Hatim dia kata, ada kalanya sebahagian daripadanya bila orang ni dia sayang pada sesuatu, maka kekasih yang dia sayang tu dia akan jaga, dia akan ada waktu sakit, sampai waktu sakit je. Sampai habis sakit habis. Tak. Nanti lebih daripada tu tak ada. Anak kita sayang macam mana dia kita, kan? Besok dia dah beristeri, dah suami, dia tinggal lagi kita. Dia tak nak duduk dengan kita lagi. Sampai situ je. Sampai situ je. Mana satu ada had dia. Dan ada pula sentiasa menemani sehingga maknanya ke dalam kubur. Ada pula yang sentiasa menemani sampai dalam kubur. Ada pula makna kekasih yang kalau kita mati pun dia masuk juga. Bersama-sama dengan kita dalam kubur. Tu dia apa tu? Dia tidak akan membiarkan kekasihnya seorang diri. Tu apa tu? Amalan lah. Kalau kita ada amalan, dia kekasih kita. Kalau kita jadikan Quran tu kekasih, besok sampai dalam kubur dia ikut. Hari ni kalau kita jadikan kekasih itu daripada makhluk, setakat besok dia hantar sampai kat kubur je. Kau masuk seorang-seorang, aku nak balik. Orang rumah kata, abang masuk dia seorang-seorang, ya. Kalau tak ada nanti, kalau kena seksa, telefon lah. Boleh? Masuk dalam kubur nak telefon? Tak boleh tak? Maknanya bila masuk dalam kubur tu, amalan yang akan mengikut kita. Kita kena fikir tu, siapa kekasih yang akan ikut dalam kubur tu? Kalau baca Quran besok, siapa yang sebelum tidur baca surah Al-Mulk, macam kita buat ni, kan? Lepas isyak baca Al-Mulk, besok ketika mana malaikat datang, dia datang. Surah tu akan datang. Dia jadi peguam bela. Itu sebabnya bila dia bagi tu baca, dia tengok, dia buka sebelah, tak baca. Tu sebabnya surah Mulk tu dia baca, kan? Besok nanti bila mati, nak tahu ya tak ya, besok tunggu mati. Kalau rasa-rasa nak ya, mati sekarang lah, kan? Dia akan berhujah besok, dan malaikat tanya, ni siapa ni? Ni surah yang kita baca tiap-tiap malam tu, datang. Saya nak jawab bagi pihak dia. Ni mayat, wa Fulan bin Fulan, kau diam, aku yang akan jawab. Gitu, berhujah dia. Dan maka dia kata, lalu terus berfikir dan akhirnya membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi kekasihnya sampai ke dalam kubur, yang menjadi penghibur dan teman setia, dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian melainkan amal soleh. Ini kata Imam Hatim Al-Asam. Maka aku terus menjadikan amal soleh sebagai teman kekasihku, supaya dapat menerangi kuburku dan menghiburkan hatiku. Sudah pasti ia tidak akan meninggalkanku bersendirian dalam kubur. Jadi apa kekasih yang paling setia? Ialah amalannya. Jadi dengan sebab itu, kalau kita nak kekasih kita ikut sampai dalam kubur, dekat atas dunia, buatlah amalan banyak. Apa amalan-amalan yang boleh bantu kita? Baca Quran, sembahyang, zikrullah dan sebagainya. Kan? Itulah yang akan bantu kita. Ni besok ni, yang ni semua yang kita kumpul kat dunia ni, semua kita tinggalkan. Orang yang hidup mengerja pula.
Kereta ke, rumah ke, tanah ke, harta benda ke yang kita kumpul penat-penat ni, mati semua orang lain dapat. Dia tak boleh tolong. Yang kita tolong, yang boleh tolong tu yang mana kita sedekah. Itulah dia. 10 sen. Kalau jatuh bukan main kuat dia, kelenting 10 sen dia. Kau main kuat lagi. Nah, yang itulah yang kita tolong. Kalau masuk banyak, itulah yang menolong. Amal sembahyang kita itulah yang membantu kita. Lain-lain tak boleh. Sebab tu kita ingat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai penutupnya, ini ada satu amalan, kan? Amalan ini dibaca selepas daripada solat sunat subuh. Dibaca selepas daripada solat sunat subuh. Lepas habis sembahyang sunat subuh je baca. Amalannya senangnya, kerana diriwayatkan oleh Mulih. Satu hari Mulih ni dia sembahyang dekat sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas habis sembahyang dia dengar Rasulullah baca. Dia dengar Rasulullah baca selepas sembahyang subuh. Kan? Sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat dulu. Apa Rasulullah baca? Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Baca 3 kali. Ya Allah, Tuhan yang telah menjadikan Jibril, Tuhan yang menjadikan Israfil, Tuhan yang menjadikan Mikail, dan Tuhan yang telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung daripada api neraka. Dibaca apa? 3 kali selepas daripada solat subuh. Solat sunat subuh. Dibaca lepas daripada solat sunat subuh. Tiap-tiap hari, tak gila kita semayang kat sini ke, semayang di rumah ke, semayang sunat subuh, baca Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Baca dia 3 kali sahaja, kan? 3 kali je, tak payah banyak-banyak, 3 kali je. Barang siapa yang membaca yang demikian, kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka terlindunglah dia dengan api neraka Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap hari minta dengan Allah Ta'ala, minta lindung daripada api neraka. Saya baca sekali lagi. Allahumma Rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Kan? Mudah-mudahan boleh beramal dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah panjang umur, kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb.